1, 2, 3, 4. You memang sangat cute, so stop being so cute. You buat I hanyut. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okay, hari ini tak payah kita cakap panjang. Dah kenal suara yang merdu ini. Pastinya belajar bersama Cikgu Merdu. Okay, tugasan yang pertama, Cikgu akan bawa awak semua. Kita belajar untuk melihat okay, apakah analisis hasil-hasil tugasan rakan-rakan kamu yang berjaya menulis karangan yang pertama. Buah cepedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Korang semua ni masih lagi baru belajar, salah dan silap. Inilah masa cikgu nak tunjukkan. Okey? Siap sedia. Go. Baik, tugasan yang pertama. Okey, dekat situ cikgu tunjukkan ada 3 anak panah. Okey, korang nampak tak? Nampak kan? Okey, 3 anak panah tu sebab ada 3 perenggan sahaja yang ditulis oleh pelajar ini. Tugasan yang kedua, ada 4 anak panah merah, bermakna ada 4 perenggan. Korang masih ingat lagi tak? Cikgu dah cakap, untuk banner karangan ini, rangka dia mesti ada 5 perenggan. Betul? Bagus. Yang masih ingat dan menjawab di dalam hati, walaupun cikgu tak dengar. Baik, jadi dekat sini, pelajar tugasan yang kedua ini, dia tulis 4 perenggan. Okey, never mind. Tidak mengapa. 4 perenggan ini, walau bagaimanapun tidak boleh lagi diiktiraf sebagai karangan cemerlang. Kerana ada perengganan, ada perenggan dia tu yang tidak panjang, yang tidak sama panjang. Okey, perenggan kedua tu terlalu panjang berbanding 1, 3 dan 4. Betul? Okey. Tugasan ketiga. Pelajar ini buat 3 perenggan sahaja. Okey, buat 3 perenggan sahaja. Okey. Tugasan keempat. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5 anak panah merah. Ada 5 perenggan lah. Okey. Rangka macam dah cukup 5 perenggan. Tetapi olahan di dalam itu belum cukup sama panjang. Jadi tak bolehlah kita kelaskan, kita panggil karangan ini karangan cemerlang. Ini dia contoh terbaik karangan cemerlang. Tugasan yang kelima ini, tengok sekali pandang. Belum baca lagi. Baca tu kemudian. First impression, tanggapan pertama pada mata cikgu. Karangan ini confirm cemerlang. Sebab rangka dia sama, cukup 5 perenggan. Kemudian sama panjang setiap perenggan. Lihat? Nampak? Inilah contoh rangka yang baik. Okey, cikgu bagi 5 star, 5 bintang di sini. Tahniah. Okey. Jadi, don't worry, kamu masih mula belajar, masih bertatih, belum lagi menjadi pelari pecut. Okey, baik. Teruskan. Jom kita mulakan pelajaran yang pertama, pelajaran seterusnya ini. Dengan hari ini cikgu nak fokuskan kepada perenggan kedua, iaitu kita nak buat tulis isi yang pertama. Okey, masih ingat pendahuluan cikgu dah tak nak ajar balik semula sebab dah ada pada video yang pertama hari tu dan ini hasilnya, betul? Okey. Kemudian, jadi daripada pendahuluan ini kita nak sambung kepada perenggan yang kedua, isi yang pertama. Okey? Baik. Cikgu pinjam tugasan yang pertama ni untuk cikgu nak apply, untuk cikgu nak relatekan, untuk cikgu nak gunakan, sambung, okey, dengan tugasan yang kita nak buat ni, tugasan perenggan yang kedua ni. Awak tengok anak panah merah tu, dia mulakan dengan cara-cara mengekalkan perpaduan negara ialah, okey, apa dia tu lah. Okey, dia guna situ dia guna begitu. Okey, tugasan ketiga, untuk tugasan kedua lah, tak apa. Okey, cikgu ambil daripada tugasan ketiga yang depan tadi tu. Okey, antaranya rakyat harus menghindari, dia terus antaranya. Okey, masuk isi. Okey, baik. Ini adalah satu sifir. Sifir bagaimana nak mengembangkan idea. Kalau dalam bahasa Inggeris, dia kata 5W1H, betul? What, where, when, who, were, and one, how. Okey. Alah, tu bahasa Inggeris. Kita buatlah bahasa Melayu kita. ACBD bam 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 bam.
apa tu? A. Apa? C. Siapa? B. Bila? D. Di mana? Bam bagaimana? Jadi, dalam olahan kamu mesti berulang-ulang. Tak boleh satu aspek aja. Paling minimum 2 atau 3. Kalau kamu dah buat ACBD bam-bam dalam satu ayat, karangan kamu dipanggil tak gramatis sebab terlalu panjang. Biar ayat pendek, ada subjek, predikat, penerangan. Jadi dalam dua subjek, dua A dengan C pun dah okey. Ataupun A, C, B pun dah boleh. A, C, A pun dah boleh. Tak semestinya mesti guna kelima-lima ACBD bam-bam ni. Okey. Baik, ini bahan bantu tambahan untuk kita membuat isi. Okey, isi yang pertama kamu tengok dekat yang atas sekali tu Rakyat Malaysia seharusnya menghindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Ingat itu isi yang pertama tu yang kita gunakan untuk kita mengolah. Ini bahan tambahan yang membantu kamu untuk membuat isi. Okey, isi cikgu dah bagi siap-siap lah. Isi pertama, kedua, ketiga, keempat ada 4 isi. Tapi kita boleh pilih mana-mana. Kita pakai 3 je. Okey, isi pertama tu ambil rakyat Malaysia seharusnya menghindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Tahu ke provokasi tu kaum? Provokasi kaum tu apa? Biasa orang cakap provoke. Maksudnya macam jadi batu api. Suka menghasut. Okey, jangan elakkan So, macam mana kita nak hurai idea ni? Baik, teruskan. Kita dah mulalah. Dah mula masuk ni. Baik. Cikgu nak kita belajar, nak belajar karangan luar biasa. Jadi korang pun kena ikutlah. Inilah peringkat permulaan nak belajar karangan luar biasa. Daripada perenggan ini, cikgu, kalau tadi kamu lihat, kamu ingat, cikgu susahlah nak flashback balik slide yang belakang tadi. Ada rakan kamu, dia guna terus cara-cara mengekalkan perpaduan kaum. Yang macam tulisan warna merah ni kan. Dia terus mulakan dengan tu kan. Okey, ada juga tugasan antaranya. Terus masuk isi, betul? Jadi, yang cikgu nak ajar kamu, bentuk kamu untuk menghasilkan karangan luar biasa, menyingkap maudu perbincangan perdana tentang. So, bukan sahaja hafal, bukan sahaja ingat, tapi cuba guna. Awak nak guna yang lain ke? Boleh. Awak carilah kat mana-mana buku ke, bahan bacaan kalau awak nak guna permulaan seperti ini. Boleh kalau awak dah ada banyak kali buat latihan, dah banyak kali membuat pembelajaran, takkanlah boleh tak ingat menyingkap maudu. Maudu tu maksudnya tajuk. Bila kamu nak guna perkataan tajuk, boleh. Tak ada masalah, tak salah. Menyingkap tajuk perbincangan perdana. Perdana tu yang pertama. Tentang. Nak tulis menyingkap tajuk perbincangan pertama. Boleh? Boleh. Inilah cikgu kata tadi yang pada pembelajaran yang lalu. Kamu perlu mempelbagaikan kosakata, tambah lagi vocabulary, tata bahasa. Bermakna kamu dah tambah lagi karangan menjadi luar biasa. Baik, pada perenggan kedua, isi yang pertama, gunalah permulaan seperti itu. Seperti ini. Jangan antaranya rakyat Malaysia. Alamak, cikgu nak bagi markah tinggi-tinggi pun tak boleh sebab awak tak tulis karangan yang luar biasa. Menyingkap maudu perbincangan perdana tentang. Tu mesti sampai situ, tentang. Okey, cara-cara itu ialah ayat apa? Ayat kehendak. Masukkan, tulis. Okey, cara-cara mengekalkan perpaduan kaum setelah negara mencapai kemerdekaan ialah barulah masuk isi. Isi seperti dalam bahan tadi tu. Rakyat Malaysia seharusnya menghindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Tengok, cikgu guna ACBD bam-bam tu, cikgu guna apa? Siapa?
Siapa dia punya subjek dia yang orangnya? Siapa? Rakyat Malaysia. Apa yang rakyat Malaysia buat? Menghindari sebarang tindakan yang mencetuskan provokasi kaum. Titik. Dia guna dua je. Apa dan siapa. Okey. Jelas tak? Bagus. Okey. Cikgu teruskan. Biasanya, para pelajar akan tulis ayat contoh. Ingat, lepas dah mulakan ayat dengan kata-kata indah seperti ini, masukkan dia punya ayat kehendak, masukkan isi yang diberikan ataupun isi yang idea kamu sendiri. Okey, ayat yang seterusnya. Beri ayat contoh. Masuk ayat contoh. Guna ayat sebagai contohnya. Kenapa kena bagi contoh dulu? Sebab kalau kamu tak bagi contoh dulu, kamu akan terlupa nanti. Contoh mesti contoh daripada isi. Contoh mesti contoh isi. Okey, contoh mesti contoh isi. Apa contohnya? Pelajar akan tulis untuk berkumpul beramai-ramai untuk menyentuh isu sensitiviti kaum. Okey. Hal ini kerana. Okey, ini biasanya kelemahan calon, kelemahan pelajar. Dia bagi contoh je, sebagai contohnya berkumpul beramai-ramai untuk menyentuh isu sensitiviti kaum lain. Okey. Jadi cikgu tak nak semua pelajar buat macam ni. Kerana apa? Ayat ini tak ada dinyatakan siapa. Siapa yang berkumpul tu? Siapa yang berkumpul? Dia cuma tulis apa yang dia buat berkumpul tu. Apa yang dia buat semasa berkumpul tu? Menyentuh isu sensitiviti kaum. Yang siapa tu tak ada. Siapa yang berkumpul ramai? Rakyat Malaysia? Kaum lain. Jadi ayat tu tidak lengkap. Karangan lemah. Okey. Jadi dah bertindih-tindih dah. Salah setting. Tak apalah. Okey. Yang penting penerangan cikgu tu yang kamu kena faham. Okey. Kamu nampak yang atas tu cikgu gelapkan sedikit sebab dah sama dengan slide yang sebelum ni. Yang cikgu nak fokuskan ialah dekat yang warna kuning tu. Ayat yang warna kuning. Okey. Sebagai contohnya. Okey, sebagai contohnya, okey. Cikgu nak mulai hari ini pembelajaran pertama ini cuba belajar perlahan-perlahan. Gunakan, apply macam mana buat ayat contoh. Okey, cikgu mengambil pengalaman kamu menonton televisyen. Confirm, pasti. Siapa yang tak tengok TV? Tak tengok TV tu siapa yang tak tengok YouTube, kan? Okey. Sebagai contohnya, Upin dan Ipin mempunyai kawan-kawan pelbagai bangsa sejak di bangku sekolah tadika lagi. Mereka sentiasa saling mereka hidup riang, saling membantu tanpa rasa pilih kasih dan bermain bersama-sama. Persahabatan mereka boleh diibaratkan isi dengan kuku. Nampak tak? Contoh yang cikgu ajarkan pada kamu ini adalah contoh tentang satu situasi gambaran, satu pengalaman kamu daripada tontonan televisyen dalam sebuah rancangan Upin Ipin. Kan Upin Ipin dalam kawan-kawan dia, siapa kawan-kawan dia? Upin dan Ipin tu, cikgu ambil RCBD Bam-Bam tu, siapa? Upin dan Ipin. Apa yang Upin dan Ipin buat? Apa dia? Dia ada kawan. Kawan dia siapa? Kawan dia di mana? Sejak di bangku sekolah tadika. Satu ayat. Jadi cikgu guna. ACDR. Okey. Kemudian, mereka saling membantu tanpa rasa pilih kasih. Kenapa? Mereka tu siapa? Mereka saling membantu. Apa yang mereka buat? Saling membantu tanpa rasa pilih kasih dan bermain bersama-sama. Okey. Persahabatan mereka diibaratkan isi dengan kuku tu, cikgu panggil tu sebagai frasa menarik. Cikgu kaitkanlah dengan peribahasa. Masukkan sedikit FM, frasa menarik, supaya karangan kamu diangkat lagi, diiktiraf lagi sebagai karangan cemerlang. Kalau kamu beri satu yang luar biasa,
penilaian, cikgu yang tanda, dia tak boleh mendakwa, oh, karangan ni tak best. Sebab kamu dah memberikan sesuatu yang luar biasa, yang terbaik. Okey. Jadi macam ini. Jangan lagi buat contoh ayat pendek macam tu. Sebagai contohnya, berkumpul beramai-ramai. Dah, titik. Okey. Jadi mulai sekarang, belajar pelan-pelan macam mana menggunakan kematangan idea kamu tu. Buat ayat contoh seperti ini. Kalau awak nak guna contoh lain, contohnya Ali dan Abu ataupun Ali dan Siva berkawan sejak kecil lagi. Boleh. Contoh daripada mungkin pengalaman lain. Okey, ini daripada menonton. Okey. Okey, kemudian cikgu nak sambung pula. Nampak tak? Hal ini jelas membuktikan yang hitam bawah tu, itu dipanggil sifir menghurai. Tadi kalau sifir mengembangkan idea, kita guna ACBD bam-bam. Kalau sifir menghurai, ada dua contoh sifir dia. Ada dua benda sifir dia. Cikgu panggil hurai contoh, hucon, hurai isi, husi. Korang faham tak? Korang kena faham satu persatu. Kalau sifir mengembangkan idea, okey, ACBD bam-bam bam-bam-bam. Kalau sifir nak menghurai, ada dua. Sifir dua. Hurai contoh, hurai isi. Baik. Hucon. Tengok tak hucon yang bawah tu? Yang cikgu besarkan sedikit tulisan yang di bawah warna kuning tu. Hal ini jelas membuktikan bahawa kehidupan bermasyarakat itu dipanggil hucon. Hurai contoh. Cikgu nak menghurai contoh yang warna kuning tu. Kan ada Upin dan Ipin. Upin dan Ipin ni siapa? Kanak-kanak. Kan? Memanglah dia kartun. Okey, siapa cakap kartun tu? Okey. Upin dan Ipin ni adalah kanak-kanak kecil. Jadi cikgu nak hurai ni. Nak hurai contoh ni. Okey. Cikgu bacakan semula. Hal ini jelas membuktikan bahawa kehidupan bermasyarakat perlu dipupuk sejak kecil lagi. Kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sebab Upin dan Ipin tu budak kecil. Jadi nak membentuk hidup bermasyarakat, hidup bersatu padu, hidup dalam perpaduan kaum, mesti sejak kecil lagi. Kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dah ada lagi frasa menarik FM di situ. Lepas tu hurai, why? Kenapa? Asuhan yang baik, tadi kan, ni mendidik. Didikan yang baik, asuhan tu maksudnya mendidik. Didikan yang baik akan melahirkan masyarakat yang sihat mindanya dan berfikiran positif. Kesan, why? Kenapa? Dekat sini. Bila menghurai, mesti why. Mesti kenapa? Kenapa kena buat tu? Okey, kenapa mesti awak dah buat contoh Upin Ipin ni? Ipin Ipin ni kanak-kanak. Okey, kenapa mesti Upin Ipin? Kenapa mesti kanak-kanak? Cikgu pun kaitkan sebab konsep hidup bermasyarakat bersatu padu tu mesti dari kecil. Okey. Habis hucon. Sifir hucon. Hurai contoh. Sekarang cikgu nak sifir husi. Okey. Macam mana nak mula sifir husi ni? Ambil ayat isi. Awak ingat nampak warna kuning ni? Kan? Ini ialah isi yang pertama sekali dekat atas tadi tu. Rakyat Malaysia mengelakkan, menghindari daripada provokasi kaum kan? Cikgu ambil ayat tu. Tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum hanya akan menyebabkan perpaduan kaum terancam. Cikgu menggunakan idea sebalik, songsang. Kalau kamu terlibat dengan tindakan yang provokasi kaum ini, bukan semakin aman damai, tetapi semakin menyebabkan perpaduan kaum terancam, tergugat, bergaduh, berbalah. Okey, masyarakat yang berbilang kaum perlu hidup bersatu padu dan menerima kelebihan dan kekurangan setiap kaum dengan baik. Tuailah kenapa? Kenapa mesti hidup bersatu padu? Okey. Habis. Ini
hucon, ini husi. Habis. Okey. Belum lagi habis perenggan, tapi habis untuk sifir menghurai contoh. Okey. Tengok ayat yang terakhir warna merah tu. Oleh itu, jelaslah bahawa. Nampak warna merah tu? Yang warna merah tu dipanggil ayat simple isi. Simple isi itu mesti dibuat. Cikgu dah cakap pada pembelajaran yang lalu, kalau kasut kamu tidak diikat dengan rapi, maka semasa kamu berjalan, kasut kamu akan terbuka. Jadi sama juga dengan karangan. Karangan kamu yang tidak diikat dengan ayat simple, karangan kamu jadi tidak diterima sebagai karangan cemerlang. Akan terbuka. Okey. Oleh itu, jelaslah bahawa rakyat Malaysia seharusnya menghindari sebarang tindakan yang boleh menciptakan provokasi kaum. Ini ayat ulangan sahaja isi, merupakan usaha, ini pun ayat ulangan kehendak soalan. Semua ayat ulangan saja. Okey, ayat ulangan. Ambil daripada atas, turun di situ. Okey, inilah karangan yang siap. Okey, inilah karangan yang siap. Okey, baik. Karangan yang siap itu sebagai panduan kamu. Okey, cikgu perlu berikan latihan pengukuhan supaya apa yang kamu dengar, apa yang cuba kamu fahamkan tu, kamu boleh menggunakan dalam latihan-latihan seterusnya. Masih lagi kita pakai perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua. Cikgu bila perenggan ketiga keempat nanti, kita akan jumpa pada video pembelajaran yang akan datang. Ini fokusnya hanya untuk perenggan kedua saja. Jadi gunakan ayat-ayat yang cikgu beri tadi, seawal ayat yang pertama tadi. Menyingkap maudu perbincangan perdana tentang apa isi dia. Jadi dalam soalan ini, ingat soalan yang kedua ni pun cikgu pernah bagi latihan kan, untuk kamu membina pendahuluan, betul? Jadi guna soalan ini yang sama, kamu buat isi pertama perenggan yang kedua ni. Jadi cikgu bantu sikit pada kamu. Kebaikannya cikgu bagi dekat situ idea dia. Cikgu bagi isinya. Mengeratkan hubungan silaturahim. Cuba guna isi ini untuk kamu kembangkan ACBD Bambam dan juga sifir menghurai hucon dan husi. Simple idea kamu, oleh itu jelaslah bahawa. Okey? Jelas? Baik. Sifir di hati, saya sayang cikgu-cikgu saya cuba fahamkan apa yang saya belajar, pasti yang susah akan menjadi mudah. Oleh itu, selamat belajar anak-anak. Kita berjumpa pada sesi pembelajaran untuk huraian isi kedua, ketiga dan seterusnya penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye-bye.